Hai semua, bertemu kembali dengan Cikgu Pupuk. Hari ini Cikgu Pupuk ingin kongsikan dengan rakan-rakan guru di luar sana tentang bagaimana kita boleh merakam video PDP kita dengan hanya menggunakan split cam. So tidak ada lagi OBS, tidak ada lagi broadcasting aplikasi yang lain melainkan split cam. So tanpa membuang masa, jom kita tengok apa itu split cam. Okay, first thing first, kita akan type split cam di Google dan kita akan ambil yang pertama ni, split cam free webcam software for video streaming. So ini adalah paparan depan dia dan kita akan download now, it's free. So kita akan pilih lah version Windows 10 yang bersesuaian dengan PC ataupun laptop masing-masing. Okay, biasanya yang version kali 64 ni lah. So kita akan klik download dan dia akan download ke dalam kita punya file di PC ataupun laptop. So apa yang perlu kita buat, kita pergi di download file, kita double click ataupun right hand click. Kalau yang double click tu dia akan automatic download. Kalau right hand click tu kita ambil run as administrator. Macam saya, sebab saya dah download, so cikgu-cikgu bolehlah download terlebih dahulu dan kemudian install split cam version 10 ni. So untuk yang Macintosh, siapa yang pakai Apple, bolehlah download split cam 0.9 di sini. Okay, so apa yang menarik tentang split cam ni? So kita akan tengok dalam website ni. Okay, split cam ni lebih kurang macam OBS lah, cuma OBS lebih banyak technical. Technical dia agak mencabar jugalah untuk kita pelajari, berbanding dengan split cam ni pada saya adalah lebih mudah lagi kalau kita nak guna. Okay, di sini yang kita boleh tengok untuk split cam ni sebenarnya dia boleh juga digunakan untuk pelbagai multi streaming. So kalau cikgu-cikgu nak buat streaming live di YouTube ke, di Twitch, Facebook dan sebagainya, kita boleh gunakan split cam ni. Dia boleh streaming 2 tempat, 3 tempat sekaligus. Yang ini saya takkan ajar lah dalam perkongsian tutorial hari ni, sebab kita lebih fokus kepada macam mana kita nak guna split cam ni untuk kita record video PDP kita. Okay, selain daripada itu, split cam ini boleh juga dijadikan sebagai virtual webcam. So maksudnya macam mana virtual webcam ni? So kita boleh guna split cam ni dijadikan kamera kita untuk kita gunakan dalam Google Meet, dalam Skype, dalam Zoom meeting dan sebagainya. So tak adalah menggunakan paparan yang agak sendu background dia dalam Google Meet ataupun di Zoom kan. Zoom dengan Google Meet, kalau tak silap saya, dia memang ada bagi background, tapi yalah, kalau nak kelainan, kita boleh gunakan virtual webcam ni sebagai kita punya kamera dalam Google Meet ataupun kita punya Zoom meeting. Okey, selain daripada itu, ada juga scene switching. Dia macam OBS lah, scene switching. Kalau OBS pun ada scene switching, yang ini pun ada scene switching. Dia ada juga audio mixer. Audio mixer ni sedikit mudah berbanding kalau kita guna OBS. And then kita ada boleh sharing untuk video dan juga image file. Dan ada desktop screen share, mana kita boleh buat rakaman bila kita screen sharing kita punya desktop tu. Okay, dan dia ada slideshow dan pelbagai lagi. Dan dia boleh juga buat video recording. Yang ini yang kita akan fokuskan untuk penggunaan split cam ni. So tanpa membuang masa, jom kita tengok macam manakah paparan split cam. Okey, seperti yang dipaparkan di sini, ini adalah paparan split cam yang telah diinstal dalam PC saya. So kita klik pada 3 garis ni. Okay, di sini kita boleh save lah. Kalau kita dah set up kita punya scene, kita boleh save kita punya project. So tapi sebelum kita nak set up tu, kita kena setting dulu split cam, dia punya resolusi dan sebagainya.
Okey, bila kita klik split cam setting ni di bahagian general untuk canvas, kalau lah PC ataupun laptop cikgu-cikgu spek dia tinggi, so kita boleh ambil lah high definition ni 1920 x 1080. Yang ini full HD. So kalau tak, kita boleh ambil yang 1280 x 720. Yang ini HD. Dan 30 frame per second ni kita tak payah ubah lah. Okay, so macam saya ada spek yang agak okay untuk PC saya, so saya akan guna untuk Full HD lah. And then untuk recording, yang lain tu kita tak perlu kacau lah. Untuk recording, okay, di recording biasanya bila kita dah record, okay, bila kita dah save, dia akan automatic save di bahagian file video. Dan dia ada satu file khas split cam. So kena ingat lah. Ataupun kalau rasa tak nak buat di bahagian video, kita boleh setting kat mana kita nak simpan video yang kita record menggunakan split cam tu. Macam saya akan suka simpan di bahagian video lah, sebab dia akan create satu folders yang dinamakan split cam tu. Itu mudah untuk kita cari. Okay, so dah settle semua, kita save and close. Okay, so ini paparan dia. Kalau cikgu-cikgu boleh tengok di bahagian belah kiri ni, ini merupakan scene. Setiap scene. Okay, dan scene ini sebenarnya kita boleh tambah mengikut keperluan kita. Okay, macam hari ni saya akan share ataupun kongsikan cara macam mana kita boleh buat dua scene, sebab kita nak belajar juga macam mana kita nak buat scene switching. So first scene kita boleh rename dia, sebab kalau kita tambah dia akan jadi scene 2, scene 1, tak sedap lah. Kadang-kadang kita confuse. So kita better rename lah scene kita. Untuk first scene ni saya lebih gemar kita renamekan dia sebagai pengenalan ataupun introduction. So introduction. Sudah dah rename scene ni, jangan lupa untuk klik enter. Kalau tak klik enter terus nak rename scene 2, dia akan patah balik jadi nama scene asal dia. So introduction. Sudah ada introduction. So sini kita akan buat rename dia sebagai lesson. Yang ini yang kita akan gunakan untuk kita record kita punya video PDP. Dan jangan lupa tekan enter. Okay, so di bahagian introduction, kita nak set up dulu scene di bahagian introduction. Kalau cikgu-cikgu tengok di sini, ini adalah media layers. Yang mana kalau tengok di sini, this scene has no media sources, add a layer to get started. Sinilah kita akan tambah kita punya media layer. So kalau macam ni kita nak tambah, ni klik pada ni. Di sini adalah add a new capture source layer. So di sini ada webcam, ada browser dan macam-macam lagi. Okey, untuk introduction biasanya kita nak gunakan satu background lah. Okey, kepada cikgu-cikgu yang ada background yang menarik, bolehlah letak dia sebagai layer yang pertama. Macam saya ada channel channel YouTube saya, so saya akan ambil channel YouTube saya tu sebagai image background saya. Okey, so kat mana saya simpan? Yang ini bergantung kepada cikgu-cikgu lah, kat mana cikgu simpan gambar yang cikgu nak letakkan dia sebagai background image ke background video ke, terpulang lah. Okay, macam saya ambil ni. Okey, bila dia dah keluar ni, okey, dia size kecil ni je kita boleh adjust dia. So sambil tu kita klik, kita bawa ke bucu, and then kita drag dia. Kalau nak besarkan dia, kita boleh klik dia di bahagian bucu yang ada biru ni, bagi besarkan dia. Katakanlah kita nak kecilkan dia, kita nak bagi dia ada sedikit asyik petak je kan, so, mungkin kita nak ubah suai sikit. Kalau kita tengok, tekan pada butang bulat ni, dia akan jadi dia jadi, instead of bersegi, dia ada orang kata bucu dia tu lawa sikit lah daripada bersegi kan, dia ada bulat kat situ. Kalau tak nak, kita adjust balik. Contoh dia. Kalau tak nak kelainan, buat macam ni. Contoh dia. Okay, so ini background dia. Katakanlah cikgu-cikgu mungkin ada background yang bergerak-gerak
Macam saya tak ada background bergerak, saya ambil image lah sebagai background. So kalau ada contoh image yang bergerak, cikgu bolehlah ambil video sebagai background. So, apa yang perlu kita buat seterusnya, kita nak tambah kita punya apa? Web camera lah. Kita nak masukkan diri kita dalam tu. So kita akan tekan web camera. So dia akan keluar paparan web camera yang ada. Macam saya banyak lah. So saya akan gunakan saya punya kamera ni lah, Face Rig virtual camera saya. Saya akan add camera. So kita akan add kamera. Kita tunggu dia loading dulu. Okay, so sekarang kamera kita dah masuk dalam kita punya scene ni, layer yang kedua di atas background kita punya gambar ataupun video. So kita akan adjust lah kedudukan web camera kita ni. Ini bergantung kepada cikgu lah, macam mana cikgu nak adjust kedudukan webcam cikgu. Okay, so apa yang kita nak buat selepas ni, kita kalau boleh kita nak cuba hilangkan background dia, sebab tak cantik lah kalau macam ni kan. Sebab background dah ada, gambar dah cantik dah kat belakang. Cikgu tengok ada warna hijau kat sini. So apa yang perlu kita buat, so kita klik pada 3 button ni dan kita pilih ke bahagian efek dan kita ambil chroma key. Okay, di bahagian chroma key dia akan keluar chroma key. Kita onkan button chroma key dan kita boleh adjust lah similarity dia ke smoothness, cut edges dan mask blur. Macam saya, sebab chroma key dia memang cantik, sebab pakai avatar, senang lah nak adjust. Kalau yang menggunakan muka sendiri, background hijau, pastikan dia punya tips pencahayaan cukup. Pencahayaan cukup, kiri kanan depan belakang cukup cahaya, senanglah nak buang background tu. Kalau tak, memang kena adjust banyaklah di bahagian similarity, smoothness dan sebagainya kat sini. Yang ini kita kena explore lah, main-main kat sini. Okay, selain daripada tu, kita juga boleh nak touch up kita punya webcam tu bagi nampak cantik lagi. Di sinilah dia ada banyak orang kata efek di sini. Kalau original yang asal lah, kamera asal. Kalau rasa nak macam nampak ala-ala cinematic sikit, boleh ambil lah mana-mana yang ada efek dekat sini. Okay, color and light pun kita boleh adjust untuk kita punya web camera. Sharpen and blur, kita nak sharpkan kita punya kamera ke, kita nak smooth kan kita punya skin dalam webcam tu dan sebagainya. Okay, macam saya tak boleh buat adjust banyak-banyak lah, sebab saya menggunakan virtual camera. Duk kucing ni jugalah, so adjust pun tak guna. So kalau yang memang menggunakan muka sendiri, sesuai lah untuk menggunakan layer-layer efek yang ada tu. So bila dah berpuas hati, okay, dan kita akan save and close. So dia ada di sini lah. Okay, so kita akan adjust ikut kesesuaian. Bila nak klik, okay, kenapa tak boleh bergerak ni? Sebab kita tak klik pada kita punya layer ni. Bila kita klik pada dekat media layer ni, kalau kita klik pada webcam, pastikan ada kotak biru ni, baru kita boleh adjust. Okay, katakanlah kita dah sesuai dengan kedudukan ni, tak nak ada perubahan lagi. Okay, cara dia kita lock je lah. Bila kita lock, kalau kita tekan pun dia tak bergerak. So yang ini pun kita lock jugalah supaya dia ni. So ini adalah introduction dia. Yang ini introduction dia. Sebelum kita nak start kita punya lesson menggunakan PowerPoint ke, menggunakan PDF ke dan sebagainya, kita boleh buat scene sebagai kita punya introduction. Okay, ini adalah scene introduction. Dia ada background dan dia ada kita punya webcam di situ. Okay, seterusnya kita akan set up kita punya media layers untuk lesson scene. Tapi sebelum tu, pastikan kita dah buka dulu slide PowerPoint yang kita nak buat rakaman video PDP tu. Okay, dan kemudian kita pergi balik kepada split cam ni. Di media layers, kita akan pilih share window. Share window, tengoklah berapa banyak window yang dah dibuka dalam laptop masing-masing tu. So carilah mana window PowerPoint yang dah
buka. So macam ni saya nak test dengan presentation quiz siri 4 PowerPoint, dan kemudian saya akan add dia. Okay, so tapi sebelum tu ingin saya kongsikan tips kat sini untuk kita mudahkan kita merakam PowerPoint yang bila kita mainkan slideshow tu, yang mana split cam boleh capture, adalah kita perlu setting di slideshow dalam presentation PowerPoint kita tu. Klik pada slideshow, kemudian setup slideshow. Okay, bila setup slideshow, asal dia by default dia adalah presented by a speaker. Okay, so kita akan tukar dia kepada browse by an individual window. Pastikan setiap PowerPoint kita diklikkan di tengah ni dan kemudian klik OK. So bila kita mainkan PowerPoint tadi tu dalam bentuk slideshow, bila kita record dalam kita punya split cam ke OBS ke atau mana-mana broadcasting punya application, bila kita setting dia sebagai share window, PowerPoint tersebut tadi tu boleh dirakam. Maknanya aplikasi broadcasting tadi tu boleh capture presentation PowerPoint yang dimainkan. Okay, so seterusnya kita minimizekan dulu PowerPoint ni dan kita buka balik kepada split cam. So dah set up Windows, share Windows, kita set up pula webcam. So webcam, ambil lah kamera yang bersesuaian dengan cikgu-cikgu lah. Okay, macam saya tetap ambil juga face rig ni. So kita boleh adjust kedudukan webcam ni dan kita boleh laraskan saiz dia. Okay, pastikan sambil klik jangan lepaskan, dan kita boleh mainkan mouse kita tu untuk kita laraskan saiz kita punya webcam tu, dan kita letaklah sama ada bucu ni ke terpulang kepada cikgu-cikgu. Okay, kalau saya letak sini. Okay, kemudian kita akan masukkan sebelum kita masukkan teks, kita akan buang dulu background ni. Terlupa pula. Okay, kita akan buangkan background pada webcam ni, pada cikgu-cikgu yang ada skrin hijau. So kita perlu buangkan dulu background ni. So klik pada butang 3 ni dan kemudian pergi ke effects, ambil chroma key dan pastikan di turn on kan chroma key tu. So kalau nak adjust similarity, smoothness, cut edges dengan mask blur, bolehlah dilaraskan di sini supaya kita punya webcam tu nampak sharp. So kalau rasa tak sharp lagi, so boleh pergi ke sharpen and blur. So boleh sharp lah kat sini. So kepada yang tak ada green screen tu, sekali lagi boleh gunalah untuk background blur dan adjust lah dia punya amount tu. Kalau kita klik pada background blur dekat radius ni, so kita boleh adjust. Macam saya tak perlulah sebab saya punya guna avatar. So bila dah berpuas hati, kita save and close. Dan sekarang barulah kita nak masukkan teks. Teks ni apa? Teks ni yang macam pembaca berita tu, bila kita tengok berita tu ada teks yang bergerak di bawah tu. So kita nak buat yang tu. Apa tujuan dia? Sajalah nak bagi nampak cantik ataupun nak nampak profesional kita punya rakaman tu. So apa yang perlu kita buat? Kita rename lah. Okay, click here to edit text. So macam saya akan letak PD PR Sains bersama Cikgu Opo, dan mungkin letakkan tajuk apa yang kita nak record ni, ringkas contohnya. So yang ini kita boleh adjust. Okay, kita boleh adjust. Sambil kita adjust tu, kita klik lah mouse tu kan, bagi panjang sikit. Okay, kalau cikgu perasan, sini adalah untuk kita set up kita punya jenis font. Kalau rasa yang dibagi default tu tak seronok, dia punya font tak cantik, so kita bolehlah tukar ikut kesesuaian. Yang ini untuk size dia. Okay, yang ini untuk nak bagi apa yang kita type tadi tu semua huruf besar ataupun huruf kecil dan sebagainya. Kemudian sini kita boleh boldkan dia dan boleh italic,
boleh underline. Kemudian kita boleh tukar warna dia. Macam saya ambil contoh ni lah. Dan kemudian kita boleh bagi outline. Okay. So untuk yang ini, by default dia tak ada background. So kalau kita pilih background, so dia akan muncul kat sini. Okay. So macam mana nak gerakkan dia? Okay, pergi dekat, pastikan bila kita pergi pada media layers, pastikan yang kita klik tu layer text tu, bukan layer window ke ataupun webcam tadi tu. So klik pada 3 titik ni, kemudian pada setting, dan kita onkan scroll. So dia akan scroll lah. So speed ni bolehlah kita laraskan nak cepat ke nak lambat ke. Dan pada saya 5 tu dah bersesuaian lah. Dia tak terlalu cepat dan tak terlalu lambat. Okey, dah puas hati. Okey, kata tak dah puas hati ke apa, adjust, boleh adjust. Okey, nak bagi dia ngam. Okey, dah macam tu. Okey, kita lock dia supaya tak lari daripada yang kita dah set up. Okey, sekarang ni kita akan adjust kedudukan kita punya webcam ni, sebab kalau kita tengok webcam kita ni seolah-olah dah terhalang. So kita klik webcam dan kita gerakkan dia ke atas. Okey, sekarang kita nak tengok pula untuk audio mixer. Kalau tengok sini, this scene has no audio sources. So cara dia, klik tambah, kita akan masukkan sistem audio dan klik tambah lagi untuk masukkan mikrofon. Mikrofon ni pilihlah mana yang cikgu guna. Okay, macam saya guna untuk USB 2.0 device lah. Sama juga untuk introduction punya scene. Pastikan kita masukkan sistem audio dan juga mikrofon. Okey, dan sekarang kita akan mulakan proses rakaman. Okey, sebelum kita mulakan rakaman, pastikan PowerPoint kita dibuka. Kemudian split cam juga dibuka. Split cam ni kita akan minimizekan dia. So dia akan keluar satu paparan yang kecil sebegini. Okay, kalau ikutkan nak dapatkan paparan di bawah ni, cikgu-cikgu perlu klik pada tambah ni. Di tambah ni, nama dia floating panels. So by default dia sebenarnya macam ni. So macam mana nak hidupkan dia, kita onkan dia, dia akan adalah scene control ni. Kalau tengok kat sini, inilah satu button yang macam kamera ni yang memudahkan untuk kita klik untuk kita rakam. So kalau kita tengok sekarang ni, ini adalah scene yang pertama. So macam ni kalau kita dah start record, kita nak pergi ke scene kedua. Cara dia, cikgu-cikgu lepas habis dia cakap untuk scene introduction ni, cikgu-cikgu kena guna pada keyboard cikgu-cikgu, tekan control nombor 2 sekali. Okay, control 2. Dia akan kembali ke scene yang lesson tadi tu. Nampak? Saya tekan control 2, dia akan ke scene yang kedua, iaitu lesson scene. Kalau saya tekan control 1, control sambil tu tekan nombor 1, dia akan kembali ke scene introduction. Okay? So kita akan mulakan rakaman. Rakaman dengan menekan button yang seakan-akan kamera ni. Okey, selamat datang semua ke kelas PDPR Sains bersama Cikgu Popo. So, hari ini kita akan meneruskan sesi PDPR kita dalam tajuk mesin ringkas. So, tanpa membuang masa, jom kita start. Sambil tu kita akan tekan control 2 untuk pergi ke scene yang seterusnya. Okey, di sini scene yang kedua iaitu lesson kita. So kita bolehlah playkan dia punya slideshow tu. Okey, hari ini kita akan meneruskan mesin ringkas. Kita akan main satu pop quiz. Okey, so diharapkan semua bersedia. So di sini kita akan klik lah setiap scene tu, setiap slide tu untuk dimainkan dan record lah dia sampai habis. Dah settle, kita akan klik stop. Di situ. Okey, kita akan klik stop di situ. So kita akan tengok hasil rakaman tersebut. Okey, kalau kita buka split cam punya file ni, sebenarnya dia ada di dalam video dekat dokumen tu. Kalau tengok pada disk PC, ada pada video, klik video dan akan ada split cam. Okey, video dan kemudian ada split cam. So kita tengok video yang kita rakam tadi tu.
Okey, selamat datang semua ke kelas PDPR Sains bersama Cikgu Popo. So, hari ini kita akan meneruskan sesi PDPR kita dalam tajuk mesin ringkas. So, tanpa membuang masa, jom kita start. Sambil tu, kita akan tekan Ctrl 2 untuk pergi ke scene yang seterusnya. Okey, di sini scene yang kedua iaitu lesson kita. So, kita bolehlah playkan lesson plan tu macam biasa. Dia punya slideshow tu. Okey, hari ini kita akan meneruskan mesin ringkas. Kita akan main satu pop quiz. Okay, so diharapkan semua bersedia. So di sini kita akan klik lah setiap scene tu, setiap slide tu untuk dimainkan dan record lah dia sampai. Baiklah, sampai di sini dulu perkongsian saya dengan cikgu-cikgu tentang bagaimana kita boleh merekod video PDP dengan menggunakan SplitCam. Semoga perkongsian saya ini dapat dimanfaatkan oleh cikgu-cikgu agar cikgu-cikgu lebih bersemangat untuk menghasilkan video-video berkaitan dengan subjek masing-masing untuk kebaikan dan kegunaan anak-anak murid di luar sana. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Dan bye.